Ukuran kedudukan mengenal pasti kedudukan relatif nilai data dalam satu set data menggunakan menggunakan pelbagai ukuran kedudukan. Okay, that means kita nak tahu kedudukan satu data berbanding dengan data-data yang lain. Okay, that is ukuran kedudukan. Jadi jenis ukuran kedudukan yang kita cari ialah persentil, desil dan kuartil. Jadi inilah 3 jenis ukuran kedudukan yang biasa kita buat. Okay, kuartil. Kuartil membahagikan data kepada 4. Kuartil berasal dari perkataan quarters. Quarters ni sukuan. Okay? Jadi kuartil membahagi data kepada 4 bahagian yang sama. Okay? Ada 3 nilai kuartil yang kita biasa tulis sebagai Q1, Q2 dan Q3. Okay? Kuartil hanya ada 3 nilai. Q1, Q2 dan Q3. Okay? Q1 dikenali sebagai kuartil pertama atau kuartil bawah. Q2 dikenali sebagai kuartil kedua, kuartil tengah atau median. Okay? Q3 dikenali sebagai kuartil ketiga atau kuartil asas. Okay? Apa maksud ketiga-tiga kuartil ini? Okay? Jika kita ada satu set data, 100% data ini, Q2 akan membahagikan data ini kepada 2 bahagian yang sama. 50% data di bawah Q2, 50% data di atas Q2. Jadi Q2 ini kita dapat lihat dengan jelas bahawa Q2 ini juga sama dengan median. Okay. Q1 membahagi data kepada 2 juga, iaitu membahagi data kepada 2 bahagian. 25% daripada data di bawahnya dan 75% data di atasnya. Q3 membahagi data kepada 2 juga, 75% daripada data di bawahnya dan 25% daripada data di atasnya. Okay. Interquartile range atau julat antara kuartil. Okay. Julat antara kuartil. Bagaimana kita carinya? Q3 tolak Q2. Okay. Inilah maksud kuartil. Okay. Okay, desil. Apa maksud desil? Desil berasal dari perkataan yang membawa maksud 10. Okay. Desil membahagikan data kepada 10 bahagian yang sama. Kedudukan desil ialah peratus di mana data adalah kurang atau sama dengan nilai yang diberi. Okay. Contoh, D6 ialah nilai di mana 60% daripada pemerhatian jatuh di bawahnya. Kalau D7, 70% daripada data jatuh di bawahnya. Okay. Kalau D4, 40% daripada data jatuh di bawahnya, 60% di atasnya. Itu maksud desil. Desil membahagikan data kepada 10 bahagian yang sama, manakala kuartil membahagikan data kepada 4 bahagian yang sama. Okey, inilah gambar raja yang menunjukkan desil. Anda dapat lihat dengan jelas, kita ada satu set data 100%. Okey. Jadi D1 membagikan data 10% di bawah nilai D1, 90% di atas D1. Kalau D8, 80% terletak di bawah nilai D8, 20% terletak di atas nilai D8. Okay, so far? Good, madam. Okay. Persentil, nilai ketiga lah persentil. Okay. So persentil membahagi set data kepada 100 kumpulan yang sama. Jika satu nilai berada pada persentil ke-80, ini bermaksud 80% daripada nilai dalam set data tersebut terletak di bawahnya dan 20% nilai terletak di atasnya. Okay. Jadi jika X berada pada persentil K, maka maksudnya X lebih besar daripada K% nilai atau
K peratus yang kurang atau sama dengan nilai X. Okay, don't worry about this, we'll lihat contoh ni nanti ya. Okay, apa maksud persentil? Persentil kita biasanya menggunakan lengkung taburan kekerapan untuk menerangkannya. Okay, sebab 100 data itu banyak sangat. Okay, so kalau luas di bawah graf ini ialah 100%, maka nilai di tengah ini ialah persentil ke-50. Persentil ke-50 membahagikan data tepat kepada 2. 50% di bawahnya, 50% di atasnya. Kalau persentil ke-25, 25% daripada data di bawahnya, 75% di atasnya. Okey, ini maksud persentil. Okey. Kita kena tahu bahawa median adalah nilai yang setara dengan persentil ke-50 kerana 50% daripada nilai dalam taburan set data terletak di bawahnya dan 50% terletak di atasnya. 50 bukan 20, okey? Dan 50% terletak di atasnya. Okey. Kuartil pertama ialah nilai yang setara dengan persentil ke-25 kerana 25% daripada nilai terletak di bawahnya dan 75% nilai terletak atasnya. Kuartil ketiga adalah nilai yang setara dengan persentil ke-75 kerana 75% daripada nilai terletak di bawahnya dan 25% terletak di atasnya. Okay. Persentil tidak sama dengan peratus. Okey, yang itu kita kena faham ni ya. Persentil tidak sama dengan peratus. Contohnya, jika seorang pelajar mendapat skor 25 daripada 30, maka peratus skor pelajar ini ialah 70. Okey, bagaimana kita dapat 70? 21 bahagi dengan 30 darab dengan 100. Inilah 70%. Okey. Peratus ini tidak memberi gambaran tentang kedudukan pelajar ini berbanding dengan pelajar lain. Okay. Kalau kelas itu ada 100 orang pelajar dan pelajar ini mendapat skor 70%, kita tahu markahnya 70%, tapi kita tidak tahu markahnya lebih baik daripada berapa orang. Di mana kedudukannya kita tak tahu itu. Okay. Jadi untuk itu kita kena cari persentil. Okay. Jika skor mentah 21 adalah setara dengan persentil ke-85. Okay, jika kita kira, kita akan dapat skor mentah 21 ini adalah setara dengan persentil ke-85. Maksudnya, pelajar ini mendapat skor lebih baik daripada 85% pelajar lain dalam kelasnya. Okay. Jadi dengan skor sahaja kita tidak dapat mentafsirkan pencapaian seseorang. Okay. Tetapi dengan mengetahui kedudukannya melalui persentil ke desil atau kuartil, kita tahu di mana pencapaian pelajar ini berbanding dengan pelajar-pelajar yang lain. Jadi persentil, kuartil dan desil adalah ukuran relatif. Banding dengan orang lain. Okey. Okey, jika anda lihat gambar di atas ini menunjukkan hubungan di antara desil dan persentil. Dan gambar yang kedua menunjukkan hubungan antara kuartil dan persentil. Okey. Jadi kita dapat lihat dengan jelas bahawa kuartil pertama sama juga dengan persentil ke-25. Kuartil kedua sama juga dengan persentil ke-50. Kuartil ketiga sama juga dengan persentil ke-75. Begitu juga, okey. Desil yang kelima sama dengan persentil yang ke-50. Desil pertama sama dengan persentil 10. Desil kedua sama dengan persentil ke-20 dan seterusnya. Okey. Inilah hubungan antara desil, persentil dan kuartil. Okey. Jadi sukatan kedudukan ini ada 3 jenis, kuartil, desil, persentil. Jadi kita hendak mengira kuartil, desil dan persentil untuk data tak terkumpul dan data terkumpul.
Okay, jadi hari ini kita hanya akan fokus kepada data tak terkumpul. Okey, rumusnya, okey. Untuk mencari desil, kita wakilkan desil dengan D, K ialah 1 sampai 10, okey. Jadi untuk mencari desil di K, kita cari bukan K per 10 darab N tambah 1, tapi nilai ke. Okey. Nilai ke K per 10 darab dengan N tambah 1. Untuk kuartil, nilai ke, kuartil kita bagi kepada 4 kan, jadi bahagi dengan 4. Desil kita bagi kepada 10, jadi penyebutnya ialah 10. Persentil, penyebutnya ialah 100. Okay? Jadi untuk data terkumpul, kita selalu darab dengan N tambah 1. N tambah 1. Okay? Inilah rumus untuk, yes? K tu apa, madam? K itu kalau dia tanya desil ke-5, maka kita ganti K dengan 5. Okay, kalau desil ke-4, ganti K dengan 4. Okay, jadi bagi, okay, so very good question. Jadi bagi desil, K ialah 1 sampai 9. Okay, bagi kuartil K ialah 1 sampai 3, 1, 2 atau 3, okey. Bagi persentil, K ialah 1 sampai 99. Okey. So, kalau jika anda disuruh cari kuartil ke-3, jadi anda gantikan K dengan 3. Jika anda disuruh cari persentil ke-80, gantikan K dengan 80. Okey? Okey. Okey, contoh. Okey, cari D6, maksudnya desil ke-6, okey. D mewakili desil. Cari D6, desil ke-6 bagi set data berikut. Langkah pertama, susun mengikut tertib. Okey, kalau anda tak susun, semua jawapan salah, okey. Mesti susun mengikut tertib dulu, okey. Jadi sekarang kita telah susun data ini mengikut tertib, dari kecil kepada besar, okey. Kemudian kita masukkan dalam rumus. Kita nak cari D6. Jadi K ialah 6, nilai ke-6 per 10 darab dengan N tambah 1. Dalam contoh ini N ialah? N ialah 8. Yes, N ialah 8. N ialah bilangan data, okey. Jadi nilai ke 6 per 10 darab dengan 8 tambah 1. Jadi ini ialah nilai ke 5.4. Jawapannya bukan 5.4. Okay? Jadi desil ke-6 ialah nilai ke 5.4. So sekarang kita nak tentukan di mana nilai ke 5.4. Okay? So nilai ke 5.4 sama juga dengan nilai ke 5 tambah dengan 0.4 darab nilai ke-6 tolak nilai ke-5. Kenapa begini? Sebab kita tahu ini ialah nilai ke 5.4 kan? 5.4 sama juga dengan 5 tambah dengan 0.4. Artinya nilainya di antara 5 dan 6. So kita tak tahu adakah dia di sini, tak tahu. Jadi 0.4 ni ialah 0.4 nilai ke-6 tolak ke-5. Artinya jarak ini darab dengan 0.4. Itulah tempat di mana desil ke-6. Okay. So kita tahu nilai ke-5 daripada data kita ni, nilai ke-5 ialah 1, 2, 3, 4, 5. Nilai ke-5 ialah 21. Okay. Nilai ke-6 ialah 24. Jadi nilai ke-5, 21 tambah dengan 0.4 darab dengan nilai ke-6, 24 tolak 21. Maka desil kita ialah 22.2. Madam, Yes. I'm sorry, can you repeat part yang nilai ke-5 tambah 0.4 tu? Okey. So sampai nilai ke-5 anda faham, anda semua faham? Okey. So bila dah sampai ke langkah ini, okey, sekarang anda mesti tentukan di mana letaknya desil ke-6. Okey.
nilai ke 5.4 maksudnya dia adalah nilai ke-5 tambah dengan 0.4 darab dengan nilai selepas 5 ialah 6. Okey? So kita ambil nilai yang berikutnya. Nilai ke-6 tolak nilai ke-5. Okey? Jadi nilai 21. Nilai ke-5 ialah 21. Okey? Tambah dengan 0.4 tolak nilai ke-6 ialah 24 tolak 21. Okey, kenapa kita buat langkah ini? Sebab desil kita terletak di antara nilai ke-5 dan nilai ke-6. Kita tahu nilai ke-5 ialah 21, nilai ke-6 ialah 24. Jadi desil kita terletak di antara dua ukuran ni. Tapi di mana? Adakah ia dekat dengan 21 atau dekat dengan 24? Jadi kita tahu desil kita ialah 21 ini tambah dengan 0.4 beza jarak antara 24 dan 21. Beza jarak antara 24 dan 21 darab dengan 0.5 akan memberi kita tepat tempat di mana desil ke-6. Jadi desil ke-6 kita kira 22.2 kan. So kalau inilah 21, 22, 23, 24. Jadi desil kita lebih kurang di sini. Okey? Boleh faham? Oh, faham. Okay, good. Boleh. So semua kiraan seperti ini kita cari dulu nilai ke berapa, kemudian kita kena tentukan di mana nilainya, okey? Okey, sekarang cari Q1 bagi set data berikut. Set data yang sama, okey? Kita telah pun susunnya, okey? Sekarang kita nak cari Q1. Jadi kita gunakan formula Q. Q1 sama dengan nilai ke 1/4. Kalau Q mesti per 4 di sini, okey? Jika di sini 1, kita gantikan sini dengan 1. 1/4 darab N tambah 1. Jadi kita gantikan N ialah 8, kita akan dapat nilai ke 2.25. Ini maksudnya apa? Anybody? 2 tambah 0.25. 2 tambah 2.5. 0.25 darab? Darab 3 pula 2. Yes. Okey. So nilai kedua tambah 0.25 darab nilai ketiga tolak nilai kedua. Okey. 2.25 sama juga dengan 2 tambah dengan 0.25. Okey. So inilah nilai kedua tambah. So nilai kedua ialah berapa? 15 tambah dengan 12 tambah 0.25. 19 tolak 15. Okey, good. Okey, inilah. Jadi maka jawapan kita ialah 16. Okey, 16 artinya di sini di antara 15 dengan 19 ni ya. 16, 17, 18. Okey, 16, 17, 18. Jadi kuartil 1 ialah nilai ni, 16. Okey, jadi rumus ini membolehkan kita mencari kedudukan desil, kuartil dan persentil dengan tepat. Okey. Okey, contoh satu lagi ya. Cari persentil ke-40 bagi set data yang sama. Kita telah pun susunnya. Jadi persentil ke-40 sama dengan, kalau persentil penyebut di sini ialah 100. Jadi P40 jadi gantikan K dengan 40. Okey. Masukkan nilai-nilainya, kita dapat nilai ke 3.6. Jadi ini maksudnya nilai ke-3 tambah dengan 0.6 darab dengan nilai ke-4 tolak nilai ke-3. Okey. Jadi nilai ke-3 kita tahu ialah 19 tambah 0.6 darab dengan 20 tolak 19. Nilai jawapannya 19.6. Okey. Boleh faham? boleh. Ada soalan? Okey, continue first. Okey. Katakan skor satu set pelajar dalam ujian matematik diberi seperti berikut. Jadi apa yang kita kena buat ni dulu? Langkah pertama ialah susun. Okey. So kita dah susun, okey? Mengikut
30. Sekarang, okey, diberi rumus persentil ialah ini, okey. So, cari persentil ke-50. Okey, cari persentil ke-50, jadi persentil maksudnya per 100, K ialah 50, N kita ada, bilangan data kita ialah 12. Jadi gantikan N dengan 12, kita cari nilainya, nilai ke 6.5, ni sama dengan nilai ke-6 tambah 0.5, darab dengan nilai ke-7 tolak nilai ke-6. Sama dengan ni. Okay. So kalau desil, katakan anda nak cari desil ke-5. You tell me what is the answer. Anda buat dulu dan beritahu jawapannya. Anyone? Sama ke? Sama. Don't know? You tell me. Sama ke? Dapat sama ke? Sebab 50/1 sama dengan 5/10. Yeah, sama. 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 Jadi persentil ke-50 bagi set data ini dan desil ke-5 bagi set data ini sama. Sama tempatnya. Okay? Walaupun kita menggunakan rumus yang lain. Okay? Begitu juga dengan kuartil. Katakan kita nak cari kuartil kedua. Okay? Jadi 2/4. Jadi kita akan dapat nilai ke 6.5. Jawapannya sama juga. Sama. Okay? Jadi dari sini kita dapat lihat dengan jelas persentil ke-50 sama dengan desil ke-5 sama dengan kuartil ke-5. Okay? Jadi jika anda diberi satu set data seperti ini dan anda disuruh cari median, anda boleh juga guna mana-mana rumus ini. Anda boleh gunakan rumus kuartil kedua, rumus desil ke-5 atau persentil ke-50 untuk mencari median. Okay, so inilah satu lagi rumus tambahan untuk mencari median. Okay. Okay. Inilah kuartil 1, okey. Jadi gunakan cara yang sama, kita cari kuartil pertama ialah 19.5. Okey. Dan kalau kita cari kuartil kedua ialah 2/4. Okey. Jadi kuartil 2 nilainya ialah 40. Okey. Kuartil ketiga nilai ialah 3/4. Okey. Jadi nilainya ialah 60.5. Jadi lepas kita cari kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil ketiga, kalau kita nak cari julat antara kuartil atau IQR, nilai kuartil ketiga tolak kuartil 1 iaitu 60.5 tolak 19.5 sama dengan 41. Okey, jadi jika soalan meminta anda cari julat antara kuartil, dia tak minta yang lain. Jadi anda perlu juga cari kuartil pertama, cari kuartil ketiga, kemudian baru anda tolak. Okay. Semua kiraan ini sangat penting bila anda melukis box plot. Okay. Bila anda melukis box plot, anda perlu mengira kuartil pertama, kuartil ketiga dan median. Jadi anda boleh gunakan rumus-rumus ini untuk mengira kuartil 1, kuartil ketiga dan median juga. Kuartil kedua ialah median. Okay. So for box plot anda mesti tahu buat ni. Okay. Okay, so untuk melukis box plot kira Q1, Q2 dan Q3. Okay. Contoh, cari untuk melukis box plot anda perlu ringkasan 5 data, iaitu data apa yang anda perlukan untuk melukis box plot? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan dua lagi? Sepadan. sepadan. Nilai minimum, nilai maksimum. Yes, nilai minimum dan nilai maksimum. Okay. So, inilah contohnya bagi set data ini.
mediannya ialah kuartil yang kedua, kemudian kuartil ketiga, kuartil pertama, nilai minimum, nilai maksimum. Kita kena cari kelima set data ini. Ini dikenali sebagai ringkasan 5 data. Lepas tu baru kita lukis box plot. Okay. Puan, saya ada satu soalan. Yes. Contohnya kalau macam box plot kita ada 14 data mentah. Jadi macam mana kita nak tahu median untuk data mentah kita? 14 data mentah. Nak cari median. Okay. So anda boleh gunakan rumus median iaitu nilai ke n per 2 tambah dengan nilai per n per 2 tambah 1 bahagi 2. Kemudian cari nilainya, atau anda boleh cari Q2. Q2 atau desil 5, anything you can use, any formula. Okay? Contoh kalau kita dapat perpuluhan kat dalam kita punya ni, tapi kat dalam kita punya senarai box plot ni tak ada pun nilai perpuluhan untuk kita punya median. Sebab kita punya semua nombor bulat. Jadi kita nak pilih yang mana, nak bulat yang mana sebagai median? Is that an objective question? No, subjektif. Subjektif. So kenapa dia ada pilihan macam tu? Nombor bulat saja? Oh, maksudnya kita boleh buat Yes. sendiri kita punya median, tak payah Yes. daripada Seperti yang saya ada jelaskan dulu, contohnya tengok data ni, semua ni nombor bulat kan? Jadi median kita mungkin 30.3 kepada satu tempat perpuluhan sahaja kita ambil. Okay? Satu tempat. So we can use perpuluhan. So bila kita lukis box plot kita akan tandakan 29, 30, 32, 40 dan seterusnya. Okay. We will go accordingly lah to 20, 29, 30, 31, 32 dan sebagainya. Kalau median kita 30.3, so kita akan tandakan di sinilah 30.3. Okay, so no problem. Kita masih boleh ambil perpuluhannya.